Okey, kita baca Syarah Bulughul Maram, kitab As-Salat. Minggu lepas tak baca sebab terlupa, langsung terlupa. Kita sambung muka surat 33, hadis yang ke-157. Masih dalam kitab solat, tapi dalam bab al-mawaqit, bab waktu-waktu solat. Okey, ayat 105, hadis 157. Qala al-musannif rahimahullah wa ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha. Maksudnya daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling afdal adalah melaksanakan solat pada awal waktunya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dan kata At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi tanpa dengan lafaz yang berbeza. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, solat yang amalan paling afdal ialah amalan di waktunya, tidak ada awal lah. Tapi hadis ini sebut di awal waktunya. Okey? Kita baca fiqhul hadis. Hadis ini merupakan jawapan kepada persoalan yang dikemukakan para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling afdal. Dan sahabat Nabi ni suka bertanya Nabi. Banyak soalan yang sahabat bertanya Nabi. Tapi biasanya soalan sahabat kepada Nabi berlegar sekitar apa? Sekitar agama. Dalam Quran ada ayat yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Ada lebih kurang 12. Itu gambaran apa? Sahabat ni bila tak tahu terus tanya Nabi. Satu, yang kedua, mereka suka tanya Nabi dalam bab agama je. Mereka tak tanya bab dunia, mereka tak tanya bab dunia. Berbeza dengan kita. Kita kalau tanya ustaz ke tanya orang, biasa kita tanya bab dunia. Kalau tanya ustaz pun, ustaz sepatut tanya bab agama. Tapi tanya ustaz pun bab dunia juga. Ustaz, macam mana nak dapat hutang saya yang banyak ni? Kan? Kenapa? Kalau ikut keadaan ekonomi kita lebih baik kan? Tak adalah ahli sufah kat masjid kita. Tak adalah sahabat yang lapar. Tak adalah yang 3 hari tak makan. Tak ada. Semua kita senang. Duit pun banyak, makanan pun melimpah. Tapi bila tanya, bab rezeki lagi. Bila minta kepada Allah, bab rezeki. Yang Nabi dan para sahabat ni miskin. Orang Ansar miskin, Muhajirin pun kebanyakan miskin. Dan mereka lapar. Bahkan ada ahli sufah. Kadang-kadang 2-3 hari tak makan. Tapi mereka tetap bertanya pasal agama. Bukan pasal makan. Bukan pasal rezeki. Kenapa? Kenapa? Sebab mereka diajar oleh Nabi dengan Al-Quran. Quran ni banyak cerita apa? Quran cerita tentang Allah, kenal Allah, cinta Allah dan tauhidkan Allah kan. Kemudian Quran juga cerita apa? Bila mentauhidkan Allah, bila beriman, bila beribadat, kesannya, balasannya apa? Syurga yang kekal abadi. Setiap hari Nabi dah cerita sampai habis 30 juzuk. Cerita Allah, cerita akhirat. Jadi yang masuk dalam kepala sahabat apa dia? Cerita akhirat. Jadi dunia ni bagi mereka tak ada apa. Lapar pun okey, tapi jangan terlepas akhirat. Tengok soalan dalam hadis ni apa dia? Apakah amalan paling afdal? Bukan amalan yang paling banyak untung. Apa dia panggil tu? Tak, skim cepat kaya. Orang kita biasa terlibat dan kena tipu oleh skim. Sahabat pula asyik tanya juga soalan skim cepat kaya, tapi skim cepat kaya di akhirat.
Macam mana nak kaya di akhirat? Apa dia? Nabi kata amalan terbaik. Dalam banyak-banyak amalan kamu, yang terbaik apa dah? Bukan keluar kerja awal balik petang. Tak. Solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Okey? Jadi kalau banyak-banyak amalan, yang terbaik ialah solat di awal waktu. Kenapa? Bukan pergi kerja awal. Bukan kahwin awal. Kan? Kenapa? Amalan dalam banyak-banyak amalan yang terbaik di awal waktu. Solat di awal waktu. Seolah itulah kerja yang paling penting, paling besar dalam kehidupan orang beriman. Solat di awal waktu. Kenapa? Bukti ketaatan kita kepada Allah. Okey, kalau kita taat tapi tidak ada rasa cinta, boleh tak solat di awal waktu? Itu rahsia dia. Orang tak mungkin solat awal waktu kecuali dia kenal Allah dan dia cinta. Yang semua solat lewat waktu, dia solat tanpa ada rasa cinta. Bila solat ataupun apa saja ibadat tanpa rasa cinta, Allah tak akan terima ibadat tersebut. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah lebih daripada segala-gala. Apa bukti yang paling jelas? Solat awal waktu. Bila solat lambat je, dia tak ada cinta dah. Kan? Bila tak ada cinta, inilah menyebabkan solat jadi bebanan, solat jadi malas, kadang-kadang terlepas, solat nak cepat sudah sebab tidak ada cinta. Solat semata-mata lepas batuk di tangga. Sebab itulah beza tak kita solat dengan kita makan? Mana kita lebih rasa lazat? Makan. Mana kita lebih rasa seronok? Solat ke makan? Kenapa seronok makan? Kenapa seronok makan? Sebab? Bukan. Sebab ada rasa cinta tu. Kita cinta pada makan, maka kita akan makan awal, makan lama, kan? Sampai bersembang pula tengah-tengah. Orang patut 10 minit habis, kita 20 minit tak habis lagi. Sebab ada cinta. Sebaliknya solat pula, kenapa buat lambat dan cepat? Sebab tidak ada cinta. Sebab itulah bagi Nabi, makan Nabi tak seronok. Ada Nabi makan, tak ada? Air kosong pun bagi Nabi tak ada masalah. Nabi tak pernah merungut pun. Minum air kosong dan kurma sebulan, 3 bulan. Nabi tak merungut pun. Sebab itu bukan cita-cita Nabi. Tapi bila Nabi tak dapat solat, Nabi merungut. Bila ada masalah, Nabi terus pergi ke solat. Dan bila Nabi solat, sampai bengkak kaki. Boleh? Boleh. Ya Allah, jauhnya kita. Kita mana ada solat sampai bengkak kaki, tak ada. Itu bukan sebab itu sebab makan. Cinta makan sampai bengkak kaki. Tak, ini sebab makan. Sebab makan. Sebab makan. Macam mana nak lahirkan seronok solat, ya? Betul. Dia, kenapa kita tak pernah solat sampai bengkak kaki? Apa rahsia? Apa sebab? Tak. Kita tak pernah solat sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab kita baca 3 kul. Mana nak sempat bengkak? Nabi bengkak sebab apa? Dia bengkak ni sebab lama berdiri. Nabi baca surah apa? Al-Baqarah, An-Nisa. Ya Allah, memang bengkak lah. Kita sampai ke mati tak akan bengkak kalau baca 3 kul. Bahkan sebelum bengkak dah duduk, kan? Kadang-kadang dah teruk sangat, langsung tak baca 3 kul. Fatihah je. Jadi semua tu sebab tidak ada cinta. Jadi saya nak tekankan di sini, kepada khususnya pelajar-pelajar tadabbur. Kita tadabbur ayat Allah. Tapi bila salat tak seronok, ada masalah, ada penyakit. Kita tadabbur ayat Allah, tapi bila baca Quran tak rasa lazat. Kita ada penyakit dalam hati. Mana mungkin kita makan rezeki Allah seronok, lama, tiba-tiba duduk depan Tuhan yang bagi rezeki tak rasa apa-apa. Kita ada masalah dengan pemberi rezeki. Okey.
Jadi kata dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, persoalan adalah tentang amalan yang paling disukai oleh Allah. Maksud amalan yang paling afdal dan disukai oleh Allah ialah amalan yang paling banyak ganjarannya. Jadi salat awal waktu adalah antara amalan yang paling. Kita pergi ke Jawa sebab nak jaga prestasi, sebab nak supaya naik pangkat kan, supaya gaji lumayan. Ya Allah, walaupun gaji itu hanya diberi oleh manusia dan tak bertahan lama, sebulan habis. Ini kalau salat awal waktu yang bagi gajinya siapa? Allah. Dan bukan 10,000, bukan 10 juta, dan bukan sementara, tapi kekal abadi. Kenapa kita tak boleh tinggal urusan dunia untuk salat awal waktu, untuk dapat gaji yang lagi lumayan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maksud amalan yang paling afdal dan disukai oleh Allah ialah amalan yang paling banyak ganjarannya, iaitu persoalan yang sering dikemukakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, yang rata-ratanya adalah berkenaan dengan persoalan ukhrawi. Kebanyakan soalan para sahabat ialah berkenaan dengan akhirat. Selain mereka inginkan yang terbaik daripada amalan ukhrawi, sebab mereka yakin tempat yang kekal abadi ialah akhirat. Jadi mereka nak di akhirat tu bekalan mereka paling banyak dan terbaik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis ini bahawa amalan yang paling afdal adalah mengerjakan solat pada awal waktu. Maksud solat di sini ialah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kecuali ia tidak termasuk solat fardu yang disunatkan melewatkannya pelaksanaannya daripada awal waktu, iaitu solat Isya. Yang terbaik solat awal waktu, kecuali kita dah belajar sebelum ni. Kecuali ada solat fardu yang disunatkan kita lewatkan, iaitu solat apa? Solat Isya. Itu tak apa, tapi jangan lewat sangat. Satu. Yang kedua, walaupun kita lewatkan solat Isya, tapi tetap mesti solat berjemaah. Jangan solat lewat tengah malam tapi sorang-sorang. Yang kedua, solat fardu yang disunatkan juga dilewatkan, iaitu solat zuhur. Kan kita dah baca hadis sebelum ni, bila dah panas sangat cuaca tengah hari, Nabi kata apa? Abridu, sejukkan dulu cuaca baru kamu solat. Sebenarnya itu pun tujuannya ialah untuk supaya solat kita lebih khusyuk. Jangan kita lewat sebab panas, tapi bila lewat tak khusyuk juga, tak sampai tujuan. Tapi Isyak tu boleh lewat Isyak. Kenapa Isyak tu boleh lewat sikit? Dia Nabi satu malam Nabi solat lewat dengan sahabat kan, dan kita dah baca sebelum ni. Bila sahabat dah ramai, Nabi solat awal waktu. Bila sahabat belum ramai, Nabi tunggu sehingga solat Isya jadi lewatkan. Kemudian bila lewat, Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku, inilah waktu terbaik solat Isya, iaitu dilewatkan. Kenapa? Kata ulama, bila semakin tengah malam, keadaan semakin tenang, kita lebih fokus dan lebih khusyuk. Itu je. Kan? Sebab itulah solat tahajud lebih baik daripada solat setelah bangun tidur kan. Lebih baik daripada solat di awal malam lepas Isya. Kenapa? Masa tu semua orang tidur kan. Kita pula nak lawan nafsu, nak bangun. Lagi besar usaha, lagi besar ganjaran pahala. Kedua-dua hadis berkenaan solat zuhur dan Isya menerangkan tentang kedua-dua solat tersebut, mengkhususkan hadis ini yang umum. Jadi hadis solat awal waktu afdal umum, tapi khusus pada kecuali Isya dan zuhur. Penjelasan Rasulullah SAW menggambarkan betapa tinggi dan pentingnya kedudukan solat 5 waktu dalam kehidupan setiap Muslim. Hal ini disebabkan tiada amalan badaniyah yang boleh mengatasi amalan solat dari segi kepentingan dan kelebihan. Sebab itulah antara rukun Islam, amalan yang paling penting, yang paling utama dan yang menunjukkan dia Islam ataupun kafir, apa dia amalan tu? Solat. Bahkan tidak ada satu pendapat sahabat yang sepakat. Apa dia? Kalau tinggal amalan ni jadi kafir. Apa amalan tu? Solat. Kalau tak keluar zakat, sahabat tak sepakat jadi kafir. Kalau tak puasa Ramadan, tak jadi kafir. Tapi kalau solat boleh jadi kafir. Bahkan ada dalilnya. Kalau tinggal solat dengan sengaja. Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang telah meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah kufur.
Selain itu, jika diperhatikan, terdapat banyak hadis yang menyatakan tentang amalan yang paling afdal apabila ditanya oleh para sahabat. Kalau kita tengok banyak hadis, kadang-kadang soalan sama, iaitu apa amalan paling afdal, tapi jawapan Nabi berbeza. Orang ni Nabi kata yang paling afdal solat waktu. Orang ni Nabi kata amalan paling afdal jangan derhaka pada mak bapak. Orang ni pula apa dah? Jangan marah. Sebab apa? Itulah uslub dakwah, strategi dakwah. Bila kita nak dakwah, tengok orang di depan kita, kena tahu apa masalah dia. Kalau masalah solat dia dah okey dah, tapi dia suka derhaka pada mak bapak, bagi tahu amalan terbaik ialah buat baik pada mak bapak. Kalau dia malas berjihad, solat dah okey, bagi tahu solat amalan terbaik ialah berjihad pada jalan Allah. Selain itu, jika diperhatikan, terdapat banyak hadis yang menyatakan tentang amalan yang paling afdal apabila ditanya oleh para sahabat. Jawapan Rasulullah adalah berbeza-beza. Antara jawapan yang pernah diberi oleh Rasulullah ialah amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahawa jawapan yang diberi oleh baginda SAW adalah bersesuaian dengan situasi sahabat yang bertanya dan menjurus kepada kemampuan yang telah disediakan oleh Allah SWT untuknya. Contohnya, jika seseorang yang memiliki tubuh badan yang kuat dan berani, maka Nabi kata amalan terbaik ialah berjihad. Sekiranya seseorang itu kaya, maka diarahkan, Nabi kata amalan terbaik ialah bersedekah dan sebagainya. Namun menurut ijma' ulama', sebaik-baik amalan badaniyah ni makna amalan yang melibatkan badan, tak melibatkan duit. Selepas beriman kepada Allah adalah mendirikan salat pada awal waktu. Jadi janganlah kita hebat, kaya, rumah besar, kereta mewah, tapi di sisi Allah tak hebat langsung. Sebab kita tak ada amalan yang terbaik, iaitu solat di awal waktu. Pengajaran hadis. Pertama digalakkan menunaikan solat fardu pada awal waktu. Yang kedua, amalan yang paling afdal dan terbaik selepas beriman kepada Allah ialah solat pada awal waktu. Yang ketiga, kepentingan dan keagungan ibadat solat berbanding dengan ibadat yang lain. Yang keempat, kewajipan dan kepentingan memelihara waktu solat. Yang kelima, wajib mengambil kira situasi dan keadaan mad'u, orang yang kita berdakwah, ataupun sasaran dakwah kita ketika berdakwah. Wallahu alam.